Hai, selamat sejahtera semua. Saya Selina Suaren daripada kumpulan 5 ingin membuat pembentangan mengenai tajuk falsafah moral. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada lecturer saya iaitu Sir Ali Afizal dan rakan-rakan PITZ saya. Hari ini pembentangan ini bukan sahaja saya seorang dan akan dibentang oleh beberapa rakan saya iaitu Muhammad Ikhwan Fazin, Haniza Umaira, Aisyah Umara dan juga Hazim bin Muhammad Fali. Apa itu falsafah moral? Falsafah adalah salah satu sains paling penting yang menunjukkan kepentingan kebijaksanaan pertama sebagai cara refleksi dari sudut pandangan yang berbeza. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeza mengikut pemikiran mereka. Terdapat pelbagai cabang falsafah yang mempunyai objek mereka sendiri. Falsafah juga mencerminkan tingkah laku manusia khususnya dalam mengambil tindakan dalam sesuatu perkara. Dalam hal ini juga, etika atau falsafah moral menjadi cahaya yang membolehkan kita membezakan antara apa yang betul dan apa yang bukan betul dari sudut pandangan etika. Setiap manusia perlulah mempunyai pemikiran seperti yang wajar dan juga memupuk beberapa etika yang memberikan pemikiran yang betul. Nilai-nilai yang tidak disepadukan dalam konteks agama tertentu tetapi dalam konteks hukum semula jadi yang mengatur apa yang mudah bagi manusia menurut martabat dan sifat mereka. Falsafah sebagai refleksi moral sangat penting kerana kejujuran dalam mengambil tindakan membantu manusia untuk menyempurnakan diri untuk mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik seperti yang dikatakan oleh Aristotle. Tetapi di samping itu, falsafah moral juga menunjukkan tanggungjawab bahawa manusia telah menyumbangkan untuk membawa harapan kepada masyarakat di mana dia tinggal sejak melalui tindakan individu terpengaruh juga diberikan pada kebaikan bersama. Sebagai contoh, pemikiran yang wajar yang perlulah menunjukkan falsafah moral ialah kita mengambil tindakan dalam perkara-perkara yang amat penting. Contohnya, kita sebagai contoh, seorang tua ingin melintas jalan. Kita mengambil pemikiran yang wajar, kita pergi membantu mereka. Ini sebagai contohnya yang kita perlu memupuk falsafah moral dalam etika dan tingkah laku kita. Seterusnya, saya akan memberikan peluang untuk rakan saya untuk menyambung pembentangan seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ikhwan Fazil akan menerangkan tentang isu semasa bagi falsafah moral. Isu semasa yang pertama adalah krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan adalah krisis dan konflik dalam melibatkan kemanusiaan terhadap penduduk atau rakyat di sesuatu kawasan. Kewajipan moral untuk kita dalam membantu mereka yang terlibat dalam peperangan atau bencana alam. Contohnya dalam konflik peperangan antara Palestin dan Israel yang kian bertahun tidak selesai dan secara tidak langsung penduduk dan warga Palestin hidup dalam penderitaan dan kesedihan. Selain itu, bencana alam seperti banjir yang sering melanda di Malaysia, terutama di kawasan pantai timur, penduduk mengalami kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda ketika menghadapi situasi krisis tersebut. Kemanusiaan penelitian seputar etika muncul mengenai cara kita seharusnya bertindak. Prinsip-prinsip moral seperti keadilan, belas kasihan dan akuntabilitas dapat menjadi pedoman dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya. Isu kedua pula adalah hak asasi manusia. Hak-hak dasar dan kebebasan manusia. Fokus utama dalam falsafah moral seringkali adalah menggariskan bahawa pentingnya hak-hak dasar dan kebebasan individu sebagai nilai yang terdekat. Hak asasi manusia membentuk dasar bagi hak-hak seperti kebebasan berekspresi,
kebebasan agama, hak atau hidup dan hak-hak dasar lainnya yang dianggap sebagai hak-hak yang tak terpisahkan. Contoh paling hangat yang diperkatakan pada waktu kini adalah hak-hak Palestin yang telah dihalang atau disekat oleh Israel seperti bekalan air bersih atau bekalan elektrik. Seterusnya, diskriminasi dan rasis masih kuat diamalkan di beberapa negara di dunia. Contohnya, benci terhadap orang kulit hitam dan golongan Eropah yang memandang hina terhadap pelancong Asia ketika melancong di Eropah. Pemerintah dan kerajaan memiliki tanggungjawab moral dalam melindungi rakyatnya dan memastikan hak-hak individu dapat diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazim bin Muhammad Fadli dan saya akan menerangkan cara untuk mengatasi masalah moral berdasarkan pada isu semasa yang diterapkan oleh sahabat saya Muhammad Ikhwan, iaitu krisis peperangan antara Palestin dan Israel. Di sini saya akan sertakan 3 cara untuk mengatasi masalah moral tersebut. Yang pertama, keterlibatan dan kontribusi. Cari cara bagaimana anda dapat turut serta membantu. Ini dapat melibatkan kontribusi secara kewangan, penyediaan bantuan perubatan atau keterlibatan langsung dalam kegiatan kemanusiaan. Yang kedua, tingkatkan kesedaran masyarakat. Tingkatkan kesedaran masyarakat tentang krisis kemanusiaan. Anda dapat menggalakkan semangat untuk penyediaan bantuan dan perubahan dari segi keprihatinan. Dan yang terakhir, pendekatan etis dalam bantuan. Pastikan bahawa segala bentuk bantuan yang anda berikan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Hindari tindakan yang dapat merugikan pihak yang menerima bantuan atau menciptakan ketidakkesetaraan. Kesimpulannya, mengatasi masalah moral pada isu semasa tentang krisis kemanusiaan melibatkan tindakan konkret yang berfokus pada kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hanizah Humaira binti Muhammad Noor, menombor matrik B0323-10197, ingin menerangkan kebaikan mengamalkan moral yang baik dan juga keburukan tidak mengamalkan moral yang baik. Dari segi individu, amalan murni dari menjadi seorang yang bermoral akan meningkatkan kesejahteraan emosi dalam diri manusia. Hal ini kerana ketika seorang menerima dan menghormati orang lain tanpa memandang rendah terhadap kaum lain dari segi kepribadian ataupun agama, dapat mencipta golongan yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Dari segi masyarakat pula, dapat menjaga kestabilan ekonomi. Nilai-nilai moral yang diterapkan dalam masyarakat akan membentuk norma masyarakat yang bertanggungjawab. Ia juga dapat mengurangkan diskriminasi, iaitu apabila kita mengamalkan moral yang baik, dapat mengurangi perilaku diskriminatif. Ini membuka pintu bagi inklusif dan juga kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang kaum tersebut. Seterusnya, keburukan tidak mengamalkan moral yang baik dari segi individu ialah membentuk stereotip atau prasangka buruk terhadap setengah kaum. Hal ini kerana apabila kita tidak menghormati satu sama lain, akan melahirkan sikap dengki dan juga merosakkan kepribadian individu tersebut. Dari segi masyarakat pula, sikap diskriminatif atau tidak menghormati antara satu sama lain akan menyebabkan konflik dan juga ketegangan sosial kerana golongan ini berpengaruh dengan sekularisme barat yang menjadi pemisahan antara moraliti iaitu akhlak dari segi bidang-bidang kehidupan seperti politik, undang-undang, pendidikan dan juga ekonomi. Akhir sekali, ketidakstabilan politik iaitu di mana masyarakat hilang rasa hormat kepada pemimpin negara disebabkan keberanian yang luar biasa dengan mengamalkan adab yang bebas. Assalamualaikum, saya Aisyah Umairah binti Marais. Saya akan menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam falsafah moral. Falsafah moral mencari nilai-nilai murni yang dapat memandu perilaku manusia dan membantu kita memahami apa yang merupakan tindakan etika. Beberapa nilai murni yang sering diangkat dalam konteks falsafah moral iaitu kebenaran. Pencarian kebenaran dan kejujuran dalam tindakan dan perkataan dianggap sebagai nilai murni dalam banyak sistem etika. Memahami apa yang benar dan menjalani hidup sesuai dengan kebenaran adalah tujuan penting.
Yang kedua ialah keadilan. Prinsip keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Keadilan menuntut bahawa kita tidak membezakan berdasarkan kaum, jantina, agama atau pangkat, dan bahawa kita memperlakukan orang dengan cara yang adil dan seimbang. Yang ketiga ialah tanggungjawab. Menanggung tanggungjawab atas tindakan dan keputusan kita adalah nilai murni yang penting. Ini melibatkan pengakuan atas akibat dari tindakan kita dan persiapan untuk bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Dan yang keempat ialah kejujuran. Nilai kejujuran menuntut bahawa kita berbicara dan berperilaku dengan jujur, tanpa memanipulasi atau membohongi orang lain. Oleh itu, falsafah moral mempertimbangkan dan memperdebatkan nilai-nilai murni ini untuk mencari landasan etika yang kuat dalam berbagai situasi. Sebagai konklusinya, kita dapat disimpulkan bahawa etika moral merupakan sesuatu nilai seperti kebenaran, keadilan, tanggungjawab dan kejujuran perlu diamalkan oleh manusia berdasarkan akal fikiran, seterusnya menjadi pegangan seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah laku sama ada baik atau buruk. Setiap manusia perlulah berpegang kepada nilai-nilai murni dan mendalamkan pemikiran yang wajar dengan mengetahui perkara yang membawa kebaikan dan keburukan kepada diri sendiri. Dari segi individu, amalan murni dan menjadi seorang yang bermoral akan meningkatkan kesejahteraan emosi dalam diri manusia. Hal ini kerana ketika seseorang menerima dan menghormati orang lain tanpa memandang rendah terhadap kaum lain dari segi kepribadian atau agama, dapat mencipta golongan yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Selain itu, sebagai seorang yang bermoral tinggi, amat perlulah menyedari isu-isu semasa dan juga mengajari kepada anak generasi muda yang akan datang. Selain itu, moral dan etika merupakan satu amalan yang perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat mereka. Sekian daripada kami. Terima kasih.